kanak-kanak yang sepatutnya kita lindungi, sepatutnya kita berikan satu environment yang kondusif buat mereka, dan tidak sepatutnya kita melihat dan mendengar bahawa perkara penjeraan ini masih berlaku. Di segmen kali ini kita akan membincangkan bagaimana kita sebagai orang dewasa, sebagai masyarakat setempat boleh membantu untuk melihat bagaimana perjalanan kehidupan seseorang anak ini meningkat remaja ataupun dewasa nanti, sebagai juga seorang individu yang masih boleh meneruskan kehidupannya yang baik. Kita akan bersama dengan tetamu saya menerusi panggilan video. Kita berbincang berkenaan kesan psikologi apabila meningkat dewasa. Dan bersama saya Puan Farah Puteri Negara Ahmad Bahrom. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Puan meluangkan masa. Baik Puan, kita nak berbincang berkenaan satu isu inilah daripada segi perspektif psikologinya Puan. Dan kita mendengarkan begitu banyak kes baru-baru ini, dan kita ingin mengetahui, mungkin permulaannya kita nak tahu apakah kesan emosi terhadap seorang anak yang mungkin belum lagi mampu untuk meluahkan dengan kata-kata, dengan perlakuan dan sebagainya. Apabila mereka mendepani penjeraan seperti ini, apakah sebenarnya yang dilalui dalam minda mereka? Puan. Okey, so dalam jangka masa pendek itu, perasaan yang paling dominan adalah perasaan takut lah. Dia ada perasaan takut, dia mungkin ada perasaan bingung, sebab kadang-kadang bila kena dera ni, it's not like dia akan beritahu saya pukul kamu sebab macam ni. Suddenly, you jalan-jalan kan, dia kena pukul. Ataupun kena dera, ataupun yang perkataan tak baik keluar. So, you tak faham kenapa benda tu berlaku, then you start thinking macam, kalau macam mana saya nak tahu benda ni akan berlaku lagi. So akan selalu berasa takut, berasa berjaga-jaga, dan lama-lama sebab tak faham ada perasaan hopelessness. Maksudnya okeylah, benda ni memang akan kena kepada saya lah. Saya dah macam this is my life lah. Puan yang sebutkan bila mereka mengalami perkara seperti ini, menjadi tanda tanya adalah tak tahu bila akan berlaku lagi dan tak tahu apakah salah mereka. Jadi mereka mungkin akan membesar melihat bahawa kekerasan itu adalah sesuatu perkara yang biasa, tak perlu ada sebab nak memukul seseorang. Jadi bagaimana ini akan memberikan implikasi kepada kanak-kanak itu apabila dia meningkat dewasa nanti, Puan? So kalau macam tu kan, what could happen is mungkin dia akan rasa bila dia besar, sebab dia selalu not sure what's going on, dia boleh dapat anxiety, dia boleh dapat insomnia sebab terfikir peristiwa lalu bila dia buat something happen, ada negative thoughts, and then mungkin sebab dia terlalu stres dan trauma, dia lebih suka bersendiri, merasa sunyi. Tapi yang kita takut tu bila dia tahu itu saja, dia selalu biasa dah kena dera, dia akan start pula hidup dengan orang yang mendera dia, ataupun start dera orang lain pula. Itu yang kita risau. Kalau tanpa bantuan. Tanpa bantuan. Dan sebelum mereka, katakanlah seorang kanak-kanak itu terselamat, mampu untuk menjalani kehidupan sehingga remaja, dewasa dan sebagainya. Bilakah masa intervensi yang paling sesuai untuk kita memberikan bantuan untuk membantu mereka tidak mempunyai trauma tersebut sampailah ke hari-hari yang akan datang? Kalau pada pendapat saya sebagai psikologis, memang secepat mungkin lah. The faster the better. Sebab lagi lama benda tu berlaku, lagi benda tu dah sebati dengan seseorang. Approach ataupun pendekatan kita macam mana? Pendekatan kita, as a therapist ataupun as a person? Third person. Katakan sebagai jiran setempat lah, masyarakat kan, mungkin daripada perspektif itu. So itu susah sikit sebab kita tak pasti sometimes benda tu berlaku ke tak, kita dah dengar tapi not sure. So I think the best is to approach and tanya, is everything okay? And then tengok mungkin daripada umur dia jugalah, and then tengok dari segi fizikal sama ada anything that you can see lah. Selain daripada tu, kalau dari emosi, selalunya what we can do, kita tengok is tingkah laku kanak-kanak tersebut. Kalau dia jenis macam penakut, dia macam tak nak tengok muka kita, dia macam tunduk aja, and then bila you cakap dengan dia, dia cepat stres, mungkin tu tanda-tanda. What you can do is to check what's going on. Tapi that's a bit difficult lah sebab kita tak nak juga nanti masuk campur hidup orang. So kalau kita ada keraguan, mungkin boleh cakap dengan somebody who knows about it, maybe pakar atau other friends who've been through it. Okey. Baik Puan, bila Puan menyebut berkenaan melihat tanda-tanda awal, simptom awal kan, apabila seorang anak itu mungkin didera, dan pada masa yang sama kita melihat penderaan kanak-kanak terhadap haiwan pun semakin meningkat. Adakah itu antara signs ataupun simptom kita melihat mungkin anak-anak ini terdedah dengan keganasan di rumah? Tak semestinya lah, tapi it could be one of it, tapi tak semestinya. Sebab sometimes ada juga kanak-kanak yang curious ataupun memang jenis yang a bit
more aggressive. So that's not a 100% point, but kita tengok kenapa dia buat benda tu. Kita tengok macam mana reaksi dia selepas dia buat benda tu lah. Okay, Puan, kecenderungan seseorang itu yang pernah didera untuk juga menjadi seorang pendera. Berapakah statistik ataupun ada peratusan yang boleh dikongsikan? Ada confirm akan menjadi seorang pendera ke bagaimana? Kalau nak cakap peratus tu susah sikit sebab it's still a person kan. Nak agak tu memang susah lah. Yeah. And then depends on the country. Tapi yang bagi saya rasa yang penting tu kita sebelum kita nak fikir benda tu is dia bergantung kepada level penderaan seseorang tu. How much dia kena dera. So sekali dua ke 1 year, 2 years, so that will make a difference. And then kalau orang tersebut yang kena dera tu dia tak ada macam tak ada orang bantu dia dalam dia punya peristiwa penderaan tu, tak ada orang bantu dia after that, atau tak ada orang bagi dia coping skill atau support. So two things may happen, sama ada dia akan menjalinkan hubungan dengan orang yang suka mendera atau dia sendiri menjadi pendera. Baik. Jadi sistem sokongan itu perlu adalah, dan kita harapkan agar bukan dalam keluarga sahaja yang memberikan sokongan itu, tetapi orang ramai juga yang berada di sekeliling mereka. Baik, Puan Farah, kita akan berehat sebentar.